Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Maka jika engkau kata, maka apabila adalah pekerjaan ini tempatnya daripada kebinasaan. Yang dimaksudkan pekerjaan ialah perkara-perkara ini. Jadi apabila engkau kata maka apabila adalah pekerjaan ini tempatnya daripada kebinasaan. Daripada kebinasaan perkara ini, dan lazimlah memeliharakan akan dia daripadanya. Jadi apabila kita faham mengenai perkara-perkara yang boleh membawa kepada binasa, apakah pekerjaan ini? Ada 4 pekerjaan. Yang pertama hasad dengki. Hasad dengki, kemudian hasad, kemudian panjang angan-angan, kemudian takabur, sombong. Yang ketiga sombong, yang keempat ni tergesa-gesa. 4 perkara ni. Jadi 4 perkara ini daripada kebinasaan. Daripada kebinasaan, maka lazimkan akan dia daripadanya. Lazimlah memelihara akan dia. Maka hendaklah kita kena menjaga daripada 4 perkara ini. Ya, ni jangan kita berhasad dengki. Dengki di antara satu sama lain, kerana dengki ini boleh merosakkan amal ibadat kita, boleh merosakkan pahala. Biar orang dengki kita tak apa, tapi jangan kita dengki pada orang. Dan yang kedua, dia kira tergesa-gesa. Maknanya cepat buruk sangka, ataupun dengan arti kata tidak usul pressure dahulu. Jadi demikian. Kita jangan, kalau dapat apa-apa satu berita ke apa, dapat perkara, jangan buruk sangka, jangan tergesa-gesa. Nanti menyebabkan kita akan menyesal, dan akan menyebabkan kita ini melakukan dosa. Akibatnya amal ibadat kita akan menjadi binasa rosak. Kita boleh buat amal ibadat, ramai orang buat amal ibadat, tetapi ramai tidak menjaga ibadat, yang menyebabkan ibadat yang dilakukan tadi menjadi rosak. Sehingga kan ada di negeri akhirat nanti, orang yang melakukan amal ibadat nanti apabila dibangkitkan di hadapan Allah, mereka sudah tidak ada ibadat. Lalu dia bertanya kepada Allah, ya Allah, mana ibadat saya, mana sembahyang saya, mana puasa saya, mana haji saya, mana zakat saya. Jadi ibadat-ibadat di atas muka dunia sudah dibuat, tetapi dibangkitkan dalam keadaan tidak ada ibadat. Ini adalah disebabkan kita tidak memelihara perkara yang boleh membinasakan amal ibadat. Sebab itu orang yang beribadat belum lagi dikatakan soleh, seandainya dia tidak dapat menjaga hati mereka. Jadi kita kena jaga. Sebab itu manusia bertindak ni dengan 3. Satu, dia bertindak dengan nafsu. Nafsu. Jadi dengan melalui nafsu. Akibat daripada nafsu ini, maka berlakulah dengki. Akibat daripada nafsu ini, maka berlakulah buruk sangka pada orang, memfitnah di antara satu sama lain. Akibat daripada itu jadi sombong, takabur. Jadi takabur, sombong dan sebagainya. Jadi ini, tindakan ini berdasarkan pada tindakan nafsu. Maka siapa yang berjalan di atas nafsu, tindakan nafsu, maka dia adalah amalannya adalah amalan yang rosak. Sebab itu disebut dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu melihat bagaimana manusia yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan? Apa maknanya? Dia mengikut je nafsu yang ada pada dirinya. Kalau dia rasa nak marah, dia marah. Kalau rasa nak kata, dia kata. Kalau rasa nak fitnah, dia fitnah. Ini bergerak ikut nafsu. Yang kedua, bergerak ikut akal. Ada manusia bertindak melalui akal.
Akal ini boleh tahan, dia boleh fikir sedikit mengenai perkara yang baik, perkara yang buruk. Dan satu lagi, bertindak dengan hati, ataupun dipanggil rohani, bertindak dengan hati. Maka bertindak dengan hati inilah pekerjaan yang baik. Kita boleh, kalau dengar satu berita, maka nafsu rasa nak marah, akal mari mikir, betul ke tak betul, betul ke tak betul. Mana boleh jadi munasabah, ini ikut akal. Tapi kadang-kadang hati dia ni tak mau terima. Kalau hati dia tak mau terima, tapi nafsu mengatasi, akal dan nafsu mengatasi, maka dia pun akan timbul lah, sama ada dengki, takabur, ujub, fitnah dan sebagainya. Maka rosak amal ibadat yang ia lakukan. Jadi hari ini kita mesti jaga amal ibadat kita. Sudah banyak amal ibadat kita yang kita buat daripada balik lagi sampai ke umur kita sekarang, ibadat-ibadat. Tapi kita kena sayang ibadat yang kita lakukan. Tak rapat sikit. Boleh? Boleh masuk lagi tu. Yang longgar-longgar tu wi padak sikit. Supaya tidak ada duduk di luar. Kecuali yang tidak boleh masuk sahaja. Boleh. Banyak lagi kosong. Maka tidak dapat tidak, mesti kita kena jaga amal ibadat. Sayanglah amal ibadat. Sebab tu kalau kita ikut hawa nafsu, habis kita. Kita tengok orang kata kita marah, kita pun ikut nafsu marah kita, habis amal ibadat kita. Orang duk fitnah kita pun marah, kita pun lawan balik, kita pun belajar kat fitnah orang, akhir-akhir habis amal ibadat kita. Jadi jangan macam tu. Biar apa yang orang nak buat pada kita tak apa, kita hanya perlu bersabar dan kita kena jaga amal ibadat. Maka lazimlah memelihara akan dia daripadanya. Maka tak dapat tiada daripada mengenal akan hakikatnya. Maka kamu mesti kenal betul-betul apakah yang dikatakan dengki. Dengki yang macam mana dibolehkan, dengki yang macam mana yang dilarang. Apakah kesan daripada kita dengki orang ini? Apakah kesan daripada kita buat jahat ke orang? Kita kena tahu yang macam mana yang dikatakan fitnah, yang macam mana yang dikatakan tidak fitnah. Dan kita kena tahu kesan daripada amal ibadat kita. Maka kita kena tahu hakikat-hakikatnya dan hadnya mana batasan-batasan. Ya, ada perkara yang dibolehkan, dengki. Ada perkara yang boleh didengki. Tapi dengki dengan arti kata jangan menghilangkan nikmat yang ada pada orang. Sebagaimana kita dengki, orang ini telah infak hartanya banyak pada jalan Allah. Dia infak 2,000, kita nak infak 2,000. Maknanya macam tu tidak mengapa, bahkan digalakkan dari segi agama. Kalau kita tengok dia ini sudah rajin tiap-tiap hari, 3 hari, 4 hari belajar, dan kita nak lebih pada dia lagi, maka tidak mengapa. Dengan syarat jangan menghilangkan nikmat dia. Jangan buat khianat pada dia sampai dia tidak boleh pergi belajar dan sebagainya. Ini dengki yang dilarang. Maka kita kena tahu batasan-batasan. Maka nyatakan bagi kami supaya kami ketahui betapa jalan kepada memeliharakan daripadanya. Maka beritahulah kepada kita macam manakah kita boleh memelihara dan jalan kita untuk melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena tahu supaya kita tidak melakukan perkara yang boleh membinasakan ibadat. Alhamdulillah, kita belajar tentang ibadat, kita belajar tentang sembahyang, kita belajar tentang puasa. Kadang-kadang kita jaga perkara-perkara yang membatalkan puasa, perkara-perkara yang membatalkan sembahyang, agar ibadat sembahyang kita mendapat pahala, diterima oleh Allah Ta'ala. Tetapi kadang-kadang kita tidak jaga perkara yang boleh merosakkan amal ibadat yang lain. Ataupun ibadat-ibadat tadi melalui apa? Melalui penyakit-penyakit yang ada dalam hati. Inilah yang menyebabkan rosak amal ibadat kita apabila kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik dia kata, maka ketahui olehmu bahwasanya tiap-tiap satu daripadanya, kenapa satu daripadanya? Seperti dengki, panjang angan-angan, takabur, sombong, dan sebagainya ni. Maka dia kata perkataan yang banyak kalau nak bahas ini banyak. Maksud perkataan yang banyak ni maknanya huraian yang panjang. Dan aku sebutkan di sini, aku di situ Imam Al-Ghazali sebut di sini, yakni dalam kitab Minhajul Abidin, barang yang tiada daripadanya, yakni perkara-perkara yang penting. Tiada yang mesti nak beritahu.
Tiada dapat tiada tu mesti daripadanya. Yang tiada terkaya daripadanya, yang tidak apa ni? Yang tiada terkaya daripadanya, tiada terkaya itu yang berhajat. Yang berhajat padanya, yang perlu juga sebut. Maknanya kalau nak tulis bab dengki satu Allah panjang. Kalau nak tulis bab cita-cita panjang, angan-angan panjang, maka banyak kalau nak tulis tu boleh. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali telah ditulis dengan panjang lebar. Tapi katanya dalam kitab ni hak tulis hak penting-penting saja supaya orang awam dapat mengamalkannya ataupun dengan arti kata menjauhkan perkara-perkara yang boleh merosakkan amal ibadat. Maka kami berkata, dan dengan Allah taufik, dan apa yang kami sebut ini dengan pertolongan Allah. Taufik ini pertolongan Allah. Jadi apa-apa kita buat mesti kita bergantung dengan Allah. Kita mesti minta pertolongan Allah. Jangan minta pertolongan makhluk. Makhluk tidak boleh beri apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala sahaja. Baik, adapun amal yakni cita-cita, panjang cita-cita. Yang pertama dia bahas mengenai perkara yang perlu kita jaga. Ya, jangan kita panjang cita-cita. Maka kata kebanyakan ulama kami rahimahullahu taala, yakni ulama-ulama tasawuf. Kata ulama tasawuf bahawasanya berkehendak hidup bagi waktu yang berlambatan. Maka dia kata yang dimaksudkan dengan cita-cita panjang ini, dia ini angan-angan hidup lama biar lambat mati. Angan-angan dalam fikiran mereka sama ada tidak ada fikir tentang mati ataupun merasa hidup lama saja. Ayawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihi minal azab. Mereka itu bercita-cita kalau boleh nak hidup 1000 tahun. Kalau mereka hidup 1000 tahun, wa ma huwa bimuzahzihi minal azab, mereka itu tidak dapat dijauhkan daripada azab. Maknanya ya memang kita boleh tengok kalau kita nak hidup memang nak panjang lama. Tapi kalau sampai masa kadang sakit sini sakit sana. Sampai umur 40 pun dah banyak dah orok dah. 50 dah orok dah. Saya lari daripada azab. Tapi hangat-hangat ni cerita nak hidup panjang itu ada. Maka dia kata di sini, orang yang angan-angan panjang ini, maknanya dia senang hidup lama saja. Ini termasuk orang yang angan-angan panjang. Angan-angan panjang ni rosak ibadat. Rosak ibadat. Sebab apa rosak? Yang pertama, dia tangguh taubat. Dia akan tangguh taubat. Dia kata tak apa, lambat lagi. Lambat lagi. Yang kedua, dia terlupa mengenai kematian. Lupa tentang kematian. Dia rasa dia tak mati. Yang ketiga, mewarisi penyakit sombong, lama sangat hidup. Apatah lagi kalau nak hidup lama, tiba-tiba Allah Ta'ala beri lagi kuasa, lagi dah sombong. Yang keempat, menyebabkan menangguhkan ibadat. Tak apalah, sampai masa kita pergilah, sampai masa kita pergi. Ingat, ibadat ni tidak menunggu kita, kematian tidak menunggu kita. Maknanya sampai masa kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amal ibadat yang kita lakukan inilah yang akan kita bawa di hadapan Allah. Siapa yang bawa dalam keadaan ikhlas kepada Allah, dia selamat. Bermakna orang itu dia duduk di atas ke dunia, dia beribadat, hanya dia fikir dia dengan Allah. Dia tak fikir makhluk. Biar makhluk kata benda ke dia pun, tapi dia fikir bagaimana aku dengan Allah. Adakah aku ni sudah baik dengan Allah? Adakah ibadat aku ni sudah mengikut syarat-syarat yang dikehendaki oleh Allah? Adakah aku ini benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala? Dia tak buat ibadat kerana malu ke orang. Dia tak buat ibadat kerana nanti orang kata apa pada dia. Dia tak buat amal ibadat kerana rasa-rasa apa ni, kalau tak buat rasa tak kena. Tak ada, buat kerana Allah. Apa yang dipikir dia dengan Allah. Apa yang dipikir dia dengan Allah Ta'ala saja. Maka ini orang yang ikhlas dalam melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Dan dia memikirkan lagi bagaimana perjalanan ibadatnya. Adakah ada perkara-perkara yang boleh merosakkan amal ibadat. Sebab itulah kebanyakan orang-orang yang soleh, mereka menangis di antaranya merasa kurang beribadat kepada Allah. Dan yang kedua, merasa bimbang takut amal ibadatnya ditolak oleh Allah Ta'ala. Takut bimbang. Sebab apa? Sebab ada angan-angan. Jadi katanya dalam ibadat
kita tak boleh nak jamin besok aku akan buat macam ni, besok akan buat macam ni. Lalu ulama tasawuf kata, kalaulah seorang itu ada mengatakan besok aku akan taubatlah pada Allah, tak apalah, nanti sampai masa nanti aku akan sembahyang malam juga, nanti sampai masa nanti aku akan baca Quran banyak-banyak, itu sudah kira panjang angan-angan. Itu dah kira orang tertipu lagi dengan amal ibadat dia. Tak apalah, tunggu Ramadan nanti kita khatamlah surah Quran. Tunggu Ramadan nanti kita akan khatamlah Quran. Ini dikira angan-angan. Sebab kita tidak ada lagi tidak dapat menjamin adakah besok hari kita hidup. Adakah besok hari kita hidup, sehingga kan kata ulama, di antara mereka sentiasa takut. Kalau dia bernafas saja, dia sedut udara saja, nak keluar udara tu dia takut, belum tentu lagi dia boleh hidup. Sebab kita ini duduk di tangan Allah, maknanya dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata waktu yang berlambatan dengan hukum hukum ibadat ini, dan sebenarnya lawannya itu, lawan kepada panjang angan-angan itu qasrun amal. Qasrun amal iaitu pendek cita-citanya, pendek cita-cita. Kalau fikir dah macam mana aku besok hari, tak ada fikir dah aku hidup lama lagi, tak ada. Dia jadi pendek cita-cita, pendek cita-cita pada dunia, dan sentiasa ingat akhirat. Ini orang qasrun amal, yang dikendaki qasrun amal, pendek cita-cita. Adapun angan-angan panjang ni, angan-angan yang panjang ini, mereka duduk berangan tentang dunia banyak. Bila 10 tahun nanti tengoklah, nanti kita buat rumah, 15 tahun nanti kita akan memiliki tanah yang banyak, hal tanah yang banyak. 15 tahun, 20 tahun nanti syarikat kita akan, perancangan dia adalah perancangan dunia. Ini orang yang panjang angan-angan. Ada pun orang yang pendek angan-angan ni, perancangannya perancangan agama ibadat. Aikaisu man dana nafsahu. Sesungguhnya orang yang bijak ini orang yang menghitung dirinya. Dia hitung dirinya, dan dia hitung untuk apa? Dia hitung untuk amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita fikir-fikir hari ni tak ada masa dah kita. Ya, sebab apa kita tengok masa dah sehingga dunia pun dah akhir zaman, hidup dengan fitnah dan sebagainya. Maka tidak dapat tidak kita kena mempertingkatkan amal ibadat kita kepada Allah taala. Yang paling penting lagi, kita hendaklah jaga iman kita kepada Allah. Jaga hati kita supaya hati kita tidak lalai kepada Allah, dan jangan buat perkara yang boleh merosakkan amal ibadat. Maka di antara manusia yang tertipu adalah mereka itu panjang angan-angan. Maka lawan daripada panjang angan-angan adalah pendek angan-angan, pendek cita-citanya, meninggalkan hukum daripadanya. Jadi meninggalkan hukum daripadanya, yakni tiada mencita-cita akan berlambatan hidupnya dengan hukum padanya. Hukum apa? Hukum orang yang panjang angan-angan. Jadi meninggalkan hukum orang yang panjang angan-angan. Lalu dia ni tiada mencita-cita akan berlambatan hidup. Dia tak ada cita-cita nak hidup lama. Tak ada cita-cita nak hidup lama dengan hukum padanya. Pada hukum ini, hukum orang yang hidup atas ke dunia yang panjang ini, dia tak ada fikir nak panjang hidup lama. Bagi mereka fikir ibadat saja, fikir ibadat, fikir dakwah, fikir ibadat, fikir dakwah, fikir dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata dengan bahawa dikaitkan dia serta istisna ni pengecualian dengan kehendak Allah. Maka dia kaitkan, kalau dia ada cita-cita panjang pun dia akan kaitkan. Kait macam mana? Dengan istisna. Istisna ni kecuali. Bab kata kecuali dengan kehendak Allah. Seperti dia kata, saya kalau ada duit tahun depan, saya akan ke Mekah dengan kehendak Allah. Maknanya cita-cita tu kalau ada ke depan pun dia akan kait insya-Allah, insya-Allah. Kerana ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan kamu kata pada sesuatu perkara aku akan buat besok hari. Tapi hendaklah kamu berkata insya-Allah. Jadi dalam keadaan orang-orang yang pendek angan-angan ni, kalau dia ada sesuatu dia akan kait, dia dikaitkan dia serta istisna, kecuali dengan kehendak Allah. Maknanya dia ada cita-cita tahun depan nak pergi ke Mekah.
Mana tahun depan lagi ke Mekah, ataupun 2 tahun lagi, ataupun berapa tahun lagi, tapi dia akan kait dengan kehendak Allah, dengan izin Allah. Ini orang yang pendek angan-angan. Jadi dia tak fikirlah, kalau Allah Ta'ala izinkan dia pergi, kalau tak izin tak pergi. Ini kalau berkaitan dengan ibadat. Lalu orang kata, nanti kamu akan dapat duit banyak, tanah kamu orang ambil. Tak apa, kalau Allah Ta'ala izin, kalau Allah Ta'ala beri rezeki kita, kita bersyukur, kita ambil. Maknanya orang ini, orang yang pendek angan-angan, dia kait dengan kehendak Allah tanpa dia fikir, dia serah pada Allah. Ini baru orang pendek angan-angan. Tapi orang yang banyak angan-angan, kadang-kadang dia tidak kait dengan Allah Ta'ala. Dia tak ada ingat dah, dia kata akan datang aku nak buat macam ni, macam ni. Ada pun orang yang pendek angan-angan, akan datang kalau Allah Ta'ala beri rezeki dengan izin Allah, kita akan buat. Kalau tidak ada pun tak. Bagi mereka nak menumpukan kepada amal ibadat kepada Allah. Sebab itulah kita menyeru supaya menumpukan amal ibadat. Kita kena semayang di awal waktu, jangan lagi berlewat-lewat waktu. Di antara orang yang tertipu daya adalah orang yang melewat-lewatkan waktu dalam ibadat sembahyang, kecuali dia ada keuzuran, itu lain. Ada keuzuran, maka dari segi sembahyang, lepas tu dari segi belajar ilmu, mesti kena belajar ilmu pun tidak padam, mesti kena ada amal. Setiap apa ilmu yang kita dapat, mesti kita kena amal. Amal ini bukan kita nak tunjuk ke orang yang kita ini sudah bagus. Hendaklah amal tadi disertakan ikhlas. Ikhlas ini adalah perhitungan kita dengan Allah. Itulah ikhlas. Ikhlas ini dengan arti kata tidak mengira pandangan makhluk. Sehingga kan ada seorang hamba Allah, nama dia apa? Wiskoni kalau tak silap. Dia dikenali dengan orang yang orang awam, orang kampung biasa. Orang yang tidak dikenali oleh orang ramai dan tidak dikatakan dia ahli ibadat. Tetapi Nabi menyebut nama dia. Nabi beritahu kepada para sahabat, kalau kamu jumpa orang yang bernama Wiskoni ini, kamu ini minta doa pada dia. Minta doa pada dia. Bila orang cari dia, orang kata pelik, kenapa cari dia? Dia ni orang biasa, tak ada orang kenal. Kerana dia ni orang yang ikhlas ibadat kepada Allah. Jadi yang paling utama ikhlas kepada Allah Ta'ala. Inilah yang paling utama. Kalau kita beribadat banyak pun tidak ikhlas pun tidak ada guna. Kalau kita buat perkara kebajikan pun tidak ikhlas pun tidak ada guna. Kadang-kadang kita buat ibadat sikit saja. Amal ibadat kita sikit saja, tetapi amal ibadat yang sedikit ini ikhlas semata-mata kerana Allah. Tak ada fikir pujian orang, tak ada fikir kemasyhuran, tak ada fikir orang nak kata apa dia. Yang dia fikir dia dengan Allah Ta'ala. Dia dengan Allah Ta'ala, itulah yang dikehendaki. Baik, kita tengok. Maka dia kata, apa ni? Dengan kehendak Allah, Allah Ta'ala, dengan kehendak Allah Ta'ala dan ilmunya, dan dengan ilmu Allah. Saya akan datang, kalau saya nak begitu, atas ilmu Allah lah, atas kehendak Allah. Maknanya orang yang pendek angan-angan ni dia bergantung dengan Allah dalam sebutannya ataupun selalu menyebut perkataan insya-Allah. Insya-Allah. Tapi orang Melayu kita ni kalau insya-Allah memang tok lah. Nampaknya minggu saya jemput besok pergi rumah saya insya-Allah. Maknanya insya-Allah dak tu. Kalau orang Melayu dia sepatutnya insya-Allah. Ni maknanya memang kita nak tunaikan lah. Nak tunaikan. Jadi bimbang kita tidak tahu esok sama ada kita sakit, sama ada kita pendek umur, ataupun kita ada musibah apa-apa. Jadi kita tak berani nak beri sanggupan. Sebenarnya insya-Allah ni nak beritahu kita duduk dalam la haula wala. Kita tidak ada daya upaya. Tapi bila mari insya-Allah memang tak ada daya sungguh. Mari insya-Allah. Esok pergi rumah saya insya-Allah. Memang tak ada daya tu. Maknanya kadang-kadang tuan rumah takut dengan insya-Allah. Pergi kedok orang jawab gitu je insya-Allah. Maknanya. Jadi ini silap penggunaan. Penggunaan. Maka kita kata di sini dan sebutannya, dan dalam sebutan dia selalu dikaitkan dengan Allah Taala. Dan dengan syarat ataupun dengan syarat. Tak apalah saya pergi ke Mekah tahun depan kalau saya sihat. Maknanya dia dekat tu dengan syarat kesihatan saya ni terjamin, maknanya. Dengan syarat solah ni baik pada kehendaknya, maka tiba-tiba bahawa engkau sebutkan hidup engkau
hidup engkau dengan bahawa aku hidup kemudian daripada nafas ini. Kemudian kita pula dok jamin bahawa kita ni boleh hidup. Jadi dalam keadaan kita ini bernafas siang hari, tiap-tiap hari ini, kita sebenarnya tidak boleh lagi menjamin. Hanya hari ini ramai manusia yang telah menjamin dirinya bahawa besok dia boleh buat macam ni, besok dia boleh buat macam ni, tanpa dia mengaitkan dengan Allah. Sebenarnya yang memberi kehidupan kita Allah. Besok kita tak tahu kita hidup lagi, lusa pun kita tidak tahu, maka yang mengetahui Allah. Maka sepanjang kita kehidupan hari-hari kita ni, setiap saat, setiap detik, setiap masa, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, itu semuanya dalam taklukan Allah, dalam pegangan Allah. Maka kita ni setiap hari kena memperbaiki amal ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Maka orang yang tak fikir dah, tak apalah besok aku buat macam ni, besok buat macam ni, tanpa mengingati kepada Allah, dia ini sudah dikira orang yang panjang angan-angan. Panjang angan-angan ini dah kira rosak amal ibadat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena latih dalam hati kita ada dua. Yang pertama rasa takut kepada Allah, yang kedua mesti ada harap dengan Allah Taala. Kita takut apa? Takut amal ibadat kita tidak diterima oleh Allah Taala. Takut amal ibadat kita dibatalkan, dihilangkan, ataupun dengan sebab perkara yang kita lakukan. Dan juga kita harap apa? Harap amal ibadat kita diterima oleh Allah Ta'ala. Dan kita mengharapkan kalau Allah Ta'ala memberi kehidupan kita, Allah Ta'ala memberi kekuatan kita untuk melakukan amal ibadat kepada Allah. Inilah yang perlu diharapkan. Bukan kita harap kita nak sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan duniawi yang menyebabkan kita lalai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata bahawa aku hidup kemudian daripada nafas ini, hidup kemudian daripada nafas. Lepas ni hidup lagi, lepas ni hidup lagi. Tak sangka macam tu. Maknanya yang kedua daripada nafas ini, yang keduanya ataupun saat yang keduanya ataupun hari yang keduanya dengan hukum ini. Jadi nak beritahu kita ni dengan kehidupan yang Allah Taala beri ni, kita dok sangka bahawa kita ni akan hidup berpanjangan. Ini cukup bahaya. Kesannya kita tidak mahu. Sebab tu ibadah kita tak bersungguh. Kalau diberitahu kita ni akan mati bila-bila hari, besok hari, memang kita akan bersungguh. Kita akan bersungguh. Tapi oleh kerana kita tak tahu, kita tidak tahu, kita tak bersungguh-sungguh. Kemudian oleh kerana kita berasa kita hidup lama, kita tengok ambo tak ada penyakit lagi. Hari ni alhamdulillah sihat lagi. Maknanya tak ada apa-apa lagi. Ramai lagi orang sakit. Kalau nak mati, orang lain mati dulu. Dia fikir gitu. Akhir sekali kita meninggalkan amal ibadat kepada Allah. Ini rugi. Ada seorang tu dia tengok rumah dia. Rumah dia sengit sikit. Jadi 2-3 hari dia mikir, nak baiki ni, nak baiki ni, lalu dia tersedar. Dia kata, "Bapalah aku duk sibuk nak baiki rumah yang aku tinggal. Baik aku duk baiki rumah yang aku akan hidup kekal." Jadi akhirnya dia pun duk fikir-fikir macam tu, lalu ditumpukan ibadat pada Allah. Lalu tak baiki rumah. Rumah pun dak utuh-utuh pun. Tapi nak beritahu yang paling penting kita memperbaiki amal ibadat kita, kerana itulah yang paling penting. Maka dia kata di sini dan engkau putuskan maka bahawasanya cita-cita panjang umur. Jadi kita putuskan besok kita buat macam ni, besok buat macam ni. Kita putuskan satu perkara tanpa kita kait dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini boleh merosakkan amal ibadat kita. Jadi sudah tiba masanya kita ini kena menumpukan amal ibadat. Jangan duk tangguh-tangguh. Kadang-kadang kita rasa heran juga. Ada orang kadang-kadang umur sudah dah ada cucu dah. Jumpa saya nak buat pinjaman. Banyak mana buat pinjaman? Lebih dalam 100 lebih ribu buat pinjaman. Kita pun heran tengok Allah. Lepas tu tanya, saya nak tanya ustaz ni, hak pinjaman ni ikut Islam ke tak ikut Islam? Jadi saya tak jawab atas Islam tu. Saya jawab, beritahu pada dia, saya kata pada pandangan saya tak payahlah. Dia kata kita nak buat ni maknanya untung sebab projek besar dapat begini. Hanya modal tak cukup. Kalau dapat modal nanti untung kita boleh bayar. Jadi saya beritahu pada dia,
Sebab kita tak tahu kehidupan kita macam mana. Mana kita tak tahu. Yalah, kita boleh jamin ke kita boleh bayar? Oh, boleh jamin, boleh bayar. Jamin, ya, kita boleh jamin, kita boleh bayar. Tetapi kita tak boleh jamin kita boleh hidup lama. Siapa nak jamin, jaminlah. Kalau siapa menjamin itu boleh membawa syirik kepada Allah. Sebab kita tidak ada kuasa. Kita tak ada kuasa. Sebab itulah disebut, kamu kena sedar, kamu ini buta, kamu ini pekak, kamu ini tuli. Nah, yang kita dapat melihat itu Allah. Allah yang beri. Ramai orang yang ada mata tidak dapat melihat. Ramai orang yang ada telinga tidak dapat mendengar. Ramai yang orang ada lidah tidak dapat bercakap. Yang boleh kita bercakap ini adalah Allah. Jadi yang nyawa itu di tangan Allah, bukan di tangan kita. Jadi saya beritahu dia supaya jangan ambil lah. Jadi saya tak jawab sah dari segi syarak ke tak, saya tak jawab yang tu. Jadi saya nasihatkan dia tu supaya jangan ambil. Lepas pada tu dia kurang dengan saya. Dia kurang, lama-lama jumpa juga. Jadi saya pun tanya dia tidak tak ambil. Alhamdulillah tak ambil. Selang beberapa lama sakit. Dia sakit. Dan saya tengok, saya pergi kuliah yang biasa dia ada, dia sudah tidak ada dah. Saya pun tanya orang, dia sakit tempoh dia tanya saya tu lebih kurang 2-3 bulan dari tempoh dia tu. Maknanya lepas tu kita kena ingat, kita tak tahu. Kita jangan terpedaya dengan kehidupan kita. Kehidupan yang kita ambil duduk atas muka dunia, memang kita perlu kehidupan. Kita perlu rumah, kita perlu harta untuk menguruskan perjalanan kehidupan kita. Dan juga kita perlu juga pekerjaan yang baik. Kita perlu kenderaan untuk kehidupan kita. Tetapi janganlah perkara yang kita perlu itu menyebabkan kita lalai kepada Allah. Sudah cukup Allah Ta'ala bagi kepada kita. Dengan harta yang kita ada sudah cukup. Tapi bila kita ada, kita cukup yang sudah tu, yang Allah Ta'ala beri sudah cukup, yang tidak menghalang kita amal ibadat, nanti kita bimbang bila Allah Ta'ala beri sesuatu yang lebih. Sesuatu yang lebih inilah menghalang ibadat. Ini yang kita bimbang. Nanti kalau kita buat pinjaman, kita buat projek besar, nanti bila kita dah projek besar, kita jadi sibuk. Bila sibuk, kita semakin dekat dengan Allah sebenarnya. Sebab itulah Imam Al-Ghazali dia tanya pada anak murid dia, apakah yang paling dekat dengan kamu? Apakah yang paling jauh? Anak murid dia jawab macam-macam jawapan. Ada jawab ni, ada jawab ni, jawab ni. Kata Imam Ghazali, kata betul jawapan, tetapi yang sebenarnya yang paling dekat dengan kamu adalah kematian. Apakah yang paling jauh dengan kamu? Yang paling jauh adalah kamu adalah hari kemarin. Hari kemarin kau jauh dengan kita. Hari kemarin itu semakin jauh dengan kita. Maka tidak mesti kita dalam keadaan menumpukan amal ibadat kepada Allah. Kita dah tumpu. Ada golongan yang sudah tumpu amal ibadat kepada Allah. Alhamdulillah. Cukup jaga. Kalau Quran kau nak baca mesti bertajwid. Alhamdulillah. Maknanya itu mana pekerjaan yang bagus. Kadang-kadang ada masa sikit rasa nak baca Quran. Kemudian ada hari tengok hari, hari Isnin, hari Khamis. Kalau rasa nak berpuasa. Kalau sembahyang lepas daripada azan, tambah duduk saja nak puasa sunat. Nak sembahyang sunat. Maknanya kita adalah golongan yang melakukan amal ibadat. Satu golongan yang betul-betul jaga ibadat. Tapi ada lagi satu golongan yang mereka tidak menjaga pahala ibadat mereka. Jadi kita kena jaga pahala ibadat kita di samping ibadat yang kita buat. Maka setiap saat kita kena fikir, yang pertama jangan rugikan pahala ibadat yang kita lakukan. Maknanya dan yang kedua kita kena ingat, masa kita tidak ada, semakin hari semakin dekat. Ada yang Allah Ta'ala matikan dalam keadaan bodoh, ada yang Allah Ta'ala matikan dalam keadaan remaja, ada dalam keadaan dewasa. Maknanya bila sampai saja kematian pasti akan mati. Maka kematian bila sampai saja, apa-apa yang ada pada kita tinggal. Kita akan tinggal orang yang kita kasihi, baik isteri, baik anak, baik suami, akan tinggal. Apa yang kita bawa? Yang kita bawa adalah amal ibadat kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Benarlah kata Imam Ghazali, sebenarnya yang hidup ni mati belaka sebenarnya. Dan siapa yang hidup? Lalu dia kata yang mati itu hidup belaka. Maka orang yang mati itu hidup, orang yang mati itu hidup, orang yang hidup itu mati. Orang yang mati itu dia sudah tahu nilai kehidupan. Kita dah tahu. Kita tidak tahu betapa nikmatnya sehat. Sebab kita sehat, kita tak rasa sakit.
Dan siapakah yang rasa tahu nilai kesihatan orang sakit? Orang sakit, Allah, kalau aku sihat boleh macam ni. Maknanya orang sakit. Orang yang kaya, orang yang fakir, dia dapat menilai, oh betapa berharganya harta benda ni kalau dapat harta benda. Tapi orang yang kaya biasa je. Aktiviti dia mendapat mereka tak kira mana. Maka demikianlah orang yang hidup ni kadang dia tidak dapat menilai kehidupan. Orang yang mati itu dia kata kalau boleh dia nak hidup atas muka dunia. Dan kalau dia hidup atas muka dunia, dia nak apa? Dia nak beribadat pada Allah. Kerana dia sudah tahu nilai hidup atas muka dunia dah nilai begitu besar. Dan pekerjaan dia adalah untuk melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ramai kita terpedaya hari ini. Terpedaya dengan apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita, sehingga kan kita lalai beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa yang melalaikan kita? Di antaranya rezeki. Kerana ramai manusia yang mencari rezeki, akhir lalai. Jadi terlalu memikirkan tentang rezeki, itu dikira panjang angan-angan. Dan yang kedua ialah mengenai anak-anak ataupun orang-orang yang keliling dia. Ini pun menyebabkan dia lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lain pada tu kehidupan duniawi. Orang lain buat rumah besar, itu nak rumah besar ke? Maknanya orang lain nak kereta besar, kita nak kereta besar juga. Jadi kadang-kadang jadi satu trend. Kalau rumah-rumah dekat rumah-rumah tu dia tengok, tanpa garah pula, comel pula kena buat saya. Kita buat molek lagi, cari-cari. Tengok kita buat garah depan nak lawan dia buat pagar pula keli-keli. Allah, pagar tinggi besi pula, comel pula. Dah dia lawan, kena buat pula. Tengok buat pagar. Atak je gicak. Gicak atak. Lecak jadi mana? Gicak juga acak. Oh, cak atak pula. Kita buat tray atap pelangi warna-warni. Buat pula atap. Hari-hari dia gosok gitu. Habis masa gitu. Padahal benda itulah yang kita akan tinggal. Benda tu memang Allah Ta'ala suruh kita mencari kehidupan. Rumah memang disuruh, Nabi suruh kita biar ada kehidupan rumah yang baik, untuk kita melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata di sini, dan yang demikian itu maksiat, maka itu dikira maksiat. Kalau kita ada fikir perkara-perkara yang menyebabkan kehidupan duniawi, maka maksiat. Sebab tu kita ni kalau kita nak baki dapur, mati dah siap. Ini pasang tar juga masa dapur zat. Maknanya jadi bila kita pasal tar nanti kita nak bersih nampak sedap kayak mata mandang kilat. Bila kita pasang tar mari mikir pula kabinet tak ada comel dah, kabinet tak ada pula. Kena buat comel dah. Maka dia buat pula kabinet. Comel gili-gili pula kabinet. Tengah buat kabinet mari mikir pula, kena tukar peti, kena tukar tu dapur-dapur tu. Akhir kali habis masa gitu aja. Habis masa saja. Jadi jangan kita terpedaya, putuskan masa amal ibadat. Lalu ulama, ahli-ahli tasawuf dia kira gini, kalau orang itu ada banyak fikir kepada perkara-perkara yang selain daripada ibadat, itu dah dikira maksiat. Kalau dia ada fikir dah. Dia ada fikir. Maknanya serah pada Allah. Kita memanglah orang yang tidak ada kenderaan memang nak kenderaan. Kita nak kenderaan. Nanti kalau ada kenderaan ini, ada duit nak beli kenderaan ni. Maknanya. Tapi fikir gitu je. Sampai masa duduk beribadat. Dan serah pada Allah. Orang yang pendek angan-angan serah. Kalau Allah Ta'ala beri rezeki, ada piti baru dah. Yang dia marah ni bila kita dapat piti sikit, orang khabar nanti dapat duit. Nak beli dia. Nak beli kereta tu sebulan mikir. Ambil kereta ni mari kena orang mu waktu beli katalog kereta Gen 2. Dah. Tengah dah fikir kereta Gen 2, tanya orang seminggu dah. Okey jadi ada. Mari pula kereta personal pula. Terpersona kita. Mari ke kereta personal pula. Tanya orang pula personal mana molek personal dengan Gen 2. Kata molek personal lagi.
Bosan. Okeylah jadi bosan. Mari pula alza. Betul alza tu. Maknanya anak ramai nanti boleh naik 3 orang pula. Tengok fikir orang kata alza tu kecil. Zora lah molek sikit. Pening gitu saja. Lalu fikiran terlalu tumpu kepada tu. Masa itu maka ketika itu telah menguasai amal ibadat dia. Dia semayang pun nampak macam tu, dia ibadat pun nampak macam tu, zikir pun nampak macam tu, nampak busana, dan itulah yang berlaku. Inilah yang dikira maksiat dalam ibadat. Yang menyebabkan kita lalai kepada Allah apabila kita dah fikir perkara yang macam tu. Maka yang demikian itu maksiat. Sebab tu kita jangan fikir. Yang fikir-fikir ada, alhamdulillah kita hanya meletakkan bahawa dengan izin Allah. Kalau Allah Ta'ala beri, siapa masa kita ambil. Tapi untuk memikirkan perkara itu jangan fikir. Kata tak perlu fikir dah benda lain. Orang-orang lain pun kita jangan fikir. Fikir kita dengan Allah. Fikir kita dengan Allah. Maknanya fikir dengan Allah supaya kita ni baik di hadapan Allah Ta'ala. Sebab kalau nak fikir ikut orang, memang tak boleh nak buat amal ibadat. Memang dengan makhluk ni kita buat sebut tak kena. Kecuali kita kena mengambil jalur jalan kayu ukur dengan Allah Ta'ala. Adakah aku buat ini sudah menepati kehendak Allah ataupun tidak? Inilah yang paling kita fikir. Maka kalau tidak, kamu berada dalam maksiat kerana iaitu hukum atas yang gaib ini. Yang gaib, hukum atas yang gaib. Jadi kita nak beritahu benda-benda yang panjang umur ni, benda-benda kita fikir benda ni akan datang, kita nak buat rumah, akan datang kita nak begini, akan datang projek kita besar, akan datang hartanah macam ini. Ini benda-benda yang gaib kita tak tahu. Tak dapat, tak tahu. Yang pasti kematian pasti. Ibadat kita pasti. Maka jangan fikir perkara-perkara yang kita tidak pasti. Fikir perkara yang kita akan pasti menemuinya. Dan jika engkau kaitkan akan dia dengan kehendak Allah, kalau kamu kait dengan kehendak Allah, insya-Allah. Sebab tu orang yang bekerja, masa kerja tumpu kerja, habis kerja tumpu ibadat. Masa kerja dia kerja tu. Lepas tu ibadat. Ibadat sampai masa ibadat. Dan dalam bekerja jangan lupa ibadat. Waktu sampai semayang, dia terus kepada semayang. Lepas tu balik pada beribadat, bekerja. Sampai masa semayang. Lepas waktu rehat. Malam tu pula kita dengan Allah. Lepas tu waktu malam, waktu munajat kita dengan Allah. Itu sebenarnya. Waktu kita dengan Allah lah pada waktu malam. Waktu kita berbisik-bisik dengan Allah, waktu kita duduk dengan Allah Ta'ala, itu adalah pada waktu malam. Waktu siang, waktu kita dengan orang ramai, muamalah dengan manusia. Kita bergaul dengan manusia, dengan pekerjaan kita, dengan kehidupan kita. Tapi waktu malam kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata di sini, dan pengetahuannya pada Allah, dan dikaitkan atas ilmu Allah, itu kita serah pada Allah lah. Akan datang nak berlaku, itu kita serah pada Allah. Jangan banyak-banyak fikir. Kadang-kadang kita terlalu memikirkan, seperti memikirkan rezeki. Memikirkan rezeki. Aku ni kerja sungguh-sungguh ini bukan apa nak tinggal kepada anak-anak, nak tinggal pada anak cucu. Ni bimbang, takut kita merasakan rezeki ni duduk tangan kita. Serah pada Allah. Serah pada Allah Ta'ala. Rezeki anak, rezeki cucu kita sudah ada dah. Sebab tu saya dah beritahu, dulu ada seorang tu. Saya kata, kenapa tak pergi masjid surga? Belajarlah dia kata. Bukan tak pergi ustaz, dah nak tinggal. Nak tinggal macam mana? Dia kata, nak agak anak-anak kata. Kalau kita tinggal anak-anak dia Allah kata, tak pandai buat kerja. Saya nak tinggal. Lalu kesan daripada tu, masjid tak pergi, surga tak pergi. Dah tinggal. Padahal malang dah ada apa-apa dah. Kadang malam kedai tutup dah. Dia nak tinggal apa? Tapi dia nak pergi juga. Ni fikir ni. Dia lalu fikir. Lalu fikir. Kita kata bagi kita ni Allah, maknanya dah kalau mari sebulan masuk 1 juta 2 juta dah, tak ada apa. Ada apa dah? Maknanya duduk saja je, pergi masjid surah saja. Habiskan masa beribadat kepada Allah. Dah belanja pun kenapa cukup-cukup dah. Maknanya kalau mari tumpu saja. Jadi memang Islam menyuruh kita mencari harta, tapi tujuannya untuk ibadat kepada Allah. Tapi ramai manusia yang mencari harta menyebabkan dia lalai kepada Allah. Inilah yang menyebabkan manusia itu binasa. Bukan Islam melarang, kita memang disuruh bekerja. Hanya manusia ni ada yang bekerja, ada yang tidak bekerja. Ada manusia yang tidak bekerja tapi dia boleh beribadat dan harta dia dapat walaupun dia tidak bekerja. Ini jatuh seperti orang pencen.
ataupun orang yang ada anak yang beri tiap-tiap bulan. Ini macam ni jadi jangan fikir-fikir lagi tentang pekerjaan. Duit sudah dapat tiap-tiap bulan, ada sudah cukup, tenang dah ibadat, tumpuk ibadat. Ada orang yang tidak kalau tak boleh, kalau dia tidak bekerja dia tak boleh. Dia tidak boleh tumpuk ibadat, maka teruskan bekerja. Orang yang dah bekerja dah ada bekerja dah, ada syarikat besar. Dia nak beribadat, dia tak perlu tutup. Syarikat dia teruskan bekerja, dah teruskan tu. Kalau dia boleh tinggal, ada orang jaga, maka dia boleh. Tumpukan ibadat. Kecuali tak ada orang jaga ataupun dia memang perlu uruskan. Maka masa dia nak uruskan pekerjaan, dengan waktu yang sama jangan lalai beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dia kata di sini, maka kata engkau, aku hidup insya-Allah. Kata apa kamu insya-Allah akan datang kalau dapat ini tu dengan izin Allah insya-Allah. Maknanya kaitkan dengan insya-Allah. Atau jika diketahui Allah, atau kita kaitkan dengan izin Allah, dengan ilmu Allah. Jika diketahui Allah bahawasanya aku hidup, kalau Allah Ta'ala tetapkan aku hidup, kalau Allah Ta'ala tetapkan aku hidup esok hari, insya-Allah. Kalau Allah Ta'ala tetapkan aku hidup lagi, ada piti aku nak buat macam ni. Ini tak apa kalau kata macam tu, kerana masih lagi ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Yang tidak mahu ini, kita kata esok aku buat macam ni, aku buat macam ni tanpa dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kata macam tu tidak mengapa, yakni hari yang kedua, esokkan, hari yang kedua tu hari esok, hari besok, maka bahawasanya telah keluar engkau itu daripada hukum cita-cita panjang umur. Maknanya kamu tidak termasuk dalam hukum orang yang panjang umur, orang yang cita-cita nak panjang umur. Jadi kita ni kena ingatlah, walau bagaimana kehidupan kita pun, kita akan dekat dengan Allah. Maka ibadat itulah yang paling penting. Ibadat yang paling penting. Maka jangan cita-cita panjang. Mula hari ini kita tak ada kena fikir dah bagaimana kehidupan kita besok hari. Bagaimana dengan amalan kita, bagaimana dengan ibadat yang kita lakukan ini. Adakah ibadat kita ini sudah banyak, sudah baik diterima oleh Allah ataupun tidak. Dan kita tengok kita umur yang kita lepas, yang kita telah tinggalkan, boleh jadi sudah 33 contohnya. Maknanya apa? Adakah kita akan berjumpa dengan 33 lagi akan datang? Belum tentu lagi. Belum tentu. Kalau 40 jumpa lagi? Belum tentu. Bahkan ada mengatakan bahawa apabila seorang itu umur 40 tahun, kalau ketika umur dia 40 tahun tapi dalam keadaan 40 tahun dia kekal dengan maksiat dia, maka kehidupan dia amat bahaya. Ada mengatakan bahawa apabila seorang itu umur 40 tahun, maka syaitan pun akan memanggil kuncu-kuncu dia dan beritahu orang ini sudah umur 40 tahun, dia dalam 40 tahun dalam keadaan tidak beribadat kepada Allah. Maka orang ini dalam tawanan kita, dalam tawanan syaitan. Sebab itulah Nabi kata, Nabi suka sebaik-baik orang ini, maknanya dia ni umur dia panjang, baik amal ibadat, ataupun baik ibadat dia walaupun umur dia pendek. Nabi suka orang muda yang berperwatakan orang tua. Nabi tidak suka orang tua yang berperwatakan orang muda. Maknanya apa maksudnya? Maksudnya orang tu muda tetapi hatinya sudah bergantung dengan ibadat kepada Allah. Kerana golek nak fikir ibadat ni orang tua golek-goleknya. Orang muda tak mau fikir lagi, dia kata tak apalah, kita nak enjoy lagi, kita nak berseronok-seronok lagi sampai masa kita nak beribadat. Sedangkan ibadat pada waktu muda lah paling molek buat ibadat. Masa tenaga tengah kuat lagi, masa rajin lagi untuk buat amal ibadat, masa tu masa tengah panjang lagi, masa ni lah. Tapi oleh kerana ramai yang terpedaya, akhir sekali menangguh-nangguhkan amal ibadat. Maka sebaik-baik orang adalah orang itu muda lagi tetapi masih sudah melakukan amal ibadat kepada Allah. Jadi kita ni ada 3 golongan. Satu golongan yang terpedaya terus dengan dunia, tak buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Golongan yang kedua yang sudah terpedaya, sebahagiannya terpedaya, separuh kehidupannya terpedaya dengan dunia, dan separuh lagi buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Jadi golongan yang pertama yang kehidupannya terpedaya dengan kehidupan dunia. Sehingga ada anak murid saya seorang tu, dia kata dia duduk Kuala Lumpur ni. Dia kata berat ustaz, dia kata kalau kelak-kelak danduk, dia kata dia kata kelak-kelak danduk, dia kata paling berat kali
Dia kata kalau kelak dandu, orang lelaki mau 40 tahun tak kata. Memenuhi kelak dandu. Kata Padang. Tu nak beritahu. Lalai, kehidupan lalai. Jadi ada manusia yang Allah Ta'ala, jadi dia 3 golongan. Ada golongan yang dia ni lalai sampai ke mati. Dia terpedaya dengan kehidupan dunia sampai kepada mati. Maka tidak heranlah. Orang itu tidak beribadat kepada Allah Ta'ala. Dan satu golongan yang kedua, dia ni terpedaya juga, tapi sebahagiannya dia posdo, lalu dia kembali kepada Allah Ta'ala. Kembali balik. Ini atas Allah. Kalau Allah Ta'ala ampunkan dia, alhamdulillah. Kalau dia benar-benar bertaubat kepada Allah, alhamdulillah. Saya ada jumpa seorang tu, hamba Allah Ta'ala ni. Yang pekat awal saya jumpa dia umur ni tua dah dia. Masa tu kalau tak silap saya, umur dia kat 40 lebih ataupun 50 lebih. Tapi saya jumpa dia, saya ingat ke dia orang muda. Dia pakai baju jin, seluar jin. Baju jin, seluar jin, pakai cermin mata hitam. Naik motor. Saya ingat ke umur memang muda, tapi bila buka topik dia, dah buka sebab mata hitam. Masya Allah. Mana kejut saya. Rupanya gitu. Lalu dia baik dengan saya. Baik. Alhamdulillah dia berlaku perubahan. Sedikit berlaku perubahan. Bila berlaku perubahan, dia beritahu dengan saya, dia kata selama ni dia silap pilih kawan, kata dia. Maknanya ni dia kawan dengan saya. Dia kata alhamdulillah. Saya pun dah tahulah setakat mana. Jadi dia pun mulalah insaf, dah kembali pada Allah. Dia cerita saya dulu tak semayang begini, macam mana ustaz macam ni. Saya pun ajak dia, tak apalah, masa-masa kosong mari jumpa saya. Mari dalam pukul 10 macam ni kita semayang qada. Dia pun semayang, ajak dia semayang qada. Tapi saya tengok dia punya keinsafan dia biasa. Sampai ibadat dia lebih pada kita, banyak dia. Darah kita nak semayang lebih dia. Rajin. Siap dengan semayang malam tu, kita sampai itu sendiri dah nak ikut dia. Rajin dia. Sampai masa tu berlaku perubahan. Maknanya ada pakai mata hitam, buang pakai lama-lama buang dah baju dia, pakai jubah. Lalu berlaku perubahan dia, daripada pakai tu terus pakai jubah. Siang malam pakai jubah. Mana berlaku perubahan. Pergi belajar. Jadi dia tak belajar dengan saya seorang. Saya suruh belajar dengan orang lain juga belajar. Dia pergi belajar orang ni. Maknanya tak boleh mata kosong sampai bulan Ramadan. Maknanya buat ibadat banyak, qiyam mulai, siang buat kerja lagi, nak tolong orang, malam lagi buat tu. Saya mari mikir masa bila dia rehat tahu. Mana memang sungguh kita sendiri tak sanggup, padahal kita dengan dia masa umur muda kita, memang muda kita umur. Maknanya tadi 50 lebih, masa tu saya umur 30, gitulah. Maknanya ataupun 20 lebih, 30. Maknanya dalam keadaan tu. Tapi ibadat dia itu tak sanggup. Bukan tak sanggup tengok, maknanya bagus dia, kita tak sanggup nak lawan dia, tak ada nak lawan. Wajib dia buat ibadat. Tiba-tiba dia jatuh sakit. Dia jatuh sakit. Bila jatuh sakit, saya beritahu dia, dah dia tak boleh nak ibadat banyak dah. Saya suruh dia berzikir. Berzikir dah. Duduk. Masa dia sakit tu saya pergi dia, lawak dia. Dia bercakap macam biasa. Saya kata jangan, tak apa, rehat-rehat jangan cakap. Dia kata tak boleh, duduk dengan ustaz saya nak bercakap kau. Saya pun cakap. Tapi bila saya nak balik tu, saya beritahu banyakkan berzikir. Jadi saya dapat rasa dah kehidupan dia. Saya rasa dia agak dah tak lama dah. Tapi saya dapat rasanya saya dah kabur mau nak mati dah ada gitu. Dah kata gitu. Hanya dia kata dia ada bermimpi. Dia pun cerita mimpi-mimpi dia. Apa yang saya faham, mimpi dia itu tanda dia memang dia sudah tidak lama daripada mimpi dia. Tapi saya kata saya tak tahu, saya tak pandai takbir mimpi, saya tak tahulah. Jadi setiap kali saya jumpa dia, saya khabar dia banyak ingat Allah, banyak berzikir. Maknanya. Dan saya pun jadi kerap pergi melawat dia, tengok dia. Lalu dia selalu cakap apa? Nanti kalau saya sehat ustaz, saya nak buat macam ni. Nanti bulan Ramadan nanti saya nak buat macam ni. Jadi dia dah bercakap
masa dia ni nanti dia sihat ni, dia nak buat macam ni. Jadi pekat dia sakit tu tiba-tiba mari keadaan stabil nak awal kesihat dah. Bila awal nak sihat tu, saya dah dengar dah dia bercakap ni semuanya ibadat, tidak ada langsung dah cakap apa perkara dunia. Ustaz, nanti ustaz kita sembahyang qada, ustaz kita sembahyang malam, kita akan baca Quran, ajar saya Quran, macam-macam dia nak gitu. Dan bulan Ramadan ni saya macam ni ada fikir dah. Dan dia mengharapkan kesihatan kerana dia dah fikir buat ibadat dah. Tiba-tiba penyakit dia semakin berat balik. Yang disangkakan dia semakin sihat dah, khabar berat. Saya pun pergi melawat dia, tengok dia, memang akhirnya dia meninggal dunia. Jadi masa meninggal dunia tu saya sempat baca Yasin. Maknanya masa dia dalam keadaan sakit tu, keadaan dalam berat tu, saya pun baca Yasin. Dan saya ingat saya baca Yasin tak dah habis, separuh Yasinnya saya sudah kembali ke rahmatullah. Dan saya habiskan bacaan Yasin tadi. Dan hanya kita mampu berdoa sajalah kepada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala masukkan dia dalam keadaan orang yang baik. Tapi apa yang saya nak cerita ni, saya berjumpa dia dalam keadaan dua watak. Satu watak yang pertama dalam keadaan watak muda dia. Mana cara dia berpakaian saya sendiri tak sanggup pakai macam dia. Maknanya tiba-tiba dia dah berubah. Bila dia berubah cara dengan ibadat, saya sendiri pun dia nak lawan ibadat dia. Memang dengar ibadat bersungguh-sungguh, saya nak heran. Mari mikir saya masa bila dia rehat tahu. Kalau masa rehat masa buat ibadah, rehat kejap-kejap. Maknanya dah fikir dah buat ibadat dah. Rumah dia pun dah ubah dah. Kata TV dia tolak gitu tanpa belaka. Habis dah. TV tu ada tak buang, tapi dah ada fikir langsung dah fikir ke ibadat. Jadi di situ nak beritahu, apabila manusia sudah mengenal nilai kehidupan, bila dia tahu nilai kehidupan, baru dia tahu kehidupan dia sempit, untuk dia nak semakin dekat dia dengan Allah. Tapi kalau manusia itu dia tak dapat menilai kehidupan, tak menilai, dia rasa kehidupan dia panjang. Sebab tu dia berasa panjang. Jadi hari ini kita berasa kehidupan kita panjang hari ini. Bila kehidupan kita panjang, kita banyak memikirkan tentang kehidupan yang melalaikan kita. Sedangkan kehidupan kita sempit. Sebab kita tidak tahu nilai. Sebab tu kita tanya orang sakit, macam mana nilai kesihatan? Nak sangat sehat. Apa orang sakit ni sampai habis-habis biti beribu-ribu dah apa. Kita sakit, tiba khabar tak bomo mana. Orang ni. Mari dukung mana? Hak dukung, hak bomo, hak doktor, hak obat. Sehingga kan nilai duit tak ada terasa. Mari nilai duit tak terasa. Ada obat ada dalam 3,000. Biar 3,000 pun tak apa, asal sihat. Nak khabar tahu nilai kesihatan tu besar. Maka nilai kesihatan inilah nilai masa untuk sihat, dan masa untuk kita beribadat. Masa kehidupan yang kita beribadat kepada Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi sebut tani khamsan qabla khamsin. Rebut 5 perkara sebelum 5 perkara. Kenapa? Waktu muda kamu, sababuka qabla haramika. Waktu muda sebelum sampai waktu tua. Waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Waktu lapang sebelum datang waktu sibuk. Maknanya masa kita lapang ini alhamdulillah. Mana kita tumpu sebelum datang waktu sibuk. Dan juga waktu kaya sebelum datang waktu apa. Waktu kaya ni kita nak infak, nak tolong orang dan sebagainya. Dan waktu hidup sebelum datangnya waktu mati. Maka sudah tiba dah masanya. Kita jangan angan panjang. Kalau angan panjang, Allah Ta'ala kata, baik, mu nak fikir dunia, aku di dunia. Tak habisan dunia. Akan timbul, tak habis-habis masalah akan timbul. Akan keadaan macam tu. Dan kedua, tidak ada masa untuk beribadat. Jangan sampai Allah Ta'ala beri hilangkan masa ibadat kita. Ramai manusia dia ada dah masa ibadat, tiba-tiba dia sibuk, tak ada masa ibadat. Tidak ada masa. Bila tidak ada masa ibadat, dia semakin jauh hanyut. Hanyut dalam kehidupan dia. Maka jangan kita hidup ni dalam keadaan fikir panjang angan-angan. Dan demikian lagi, jika berkehendak hidupmu bagi waktu yang kedua, kita nak esok hari mikir esok hari, putuskan, maka engkau itu mempunyai cita-cita engkau
mempunyai cita-cita engkau, kaitkan dengan kehendakmu, dengan syarat salah, syarat yang baik. Yakni jika ada kebaikan telah keluar engkau daripada hukum cita-cita itu, dan disifatkan engkau itu dengan pendek cita-cita daripada sekira-kira hukum padanya. Kalau kamu nak buat esok hari pekerjaan esok hari, esok hari ada cita-cita dan kamu putuskan besok hari kamu nak buat, maka hendaklah kamu syaratkan, kamu letakkan syarat kalau ada kesihatan esok hari dengan izin Allah. Maknanya mana kaitkan kehendakmu dengan syarat yang baik, yakni jika ada kebaikan, jika ada kebajikan yang telah engkau keluarkan daripada hukum, jika ada kebajikan, manakala ada syarat baik, saya nak pergi belajar besok hari, kalau Allah Ta'ala beri kesihatan dengan izin Allah, insya-Allah, kaitkan, benar ada kait kebaikan dengan insya-Allah. Saya, dan bila ada cita-cita besok hari, biarlah besok hari itu benda agama, biarlah besok hari itu benda yang baik. Maknanya besok hari, kalau ada masa besok hari saya nak buat macam ni, biar perkara itu baik dan kaitkan dengan kehendak Allah Ta'ala. Kalau kita ada, jika ada kebajikan telah keluar engkau daripada hukum itu, maknanya kamu telah terkeluar daripada orang yang bercita-cita panjang, maka dengan disifatkan engkau itu dengan pendek cita-cita, dan kamu dikira orang yang pendek cita-cita daripada sekira-kira hukumnya, kira-kira hukum padanya hukum orang yang bercita-cita panjang. Kamu ini dah kira orang yang pendek angan-angan, jadi kita tambah panjang angan-angan biar kita pendek angan-angan. Sebab tu saya kata kalau orang tahu nilai kehidupan, maka pendeklah ke cita-citanya. Tapi kalau orang tidak tahu nilai kehidupan, maka panjanglah angan-angan dia, cita-cita dia panjang. Maka jadilah kita orang yang pendek angan-angan. Jadi marilah kita fikir ibadat kepada Allah, marilah kita fikir amal ibadat kita, marilah kita fikir dosa kita yang banyak di sisi Allah Ta'ala ini, dan marilah kita fikir kehidupan besok hari ialah kehidupan kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan bermakna saya melarang jangan fikir dunia, tidak. Kita fikir dunia boleh, tapi jangan sampai lalai. Orang yang bekerja teruskan bekerja. Bukan kata kita belajar ilmu ini sampai kita kena tinggal, tidak. Teruskan bekerja. Tetapi apabila dapat rezeki, kembalikan kepada Allah. Ya Allah, engkau telah memberi rezeki kepada aku, janganlah jadikan rezeki ini lalai aku beribadat kepadamu. Doalah kepada Allah agar Allah Ta'ala jadikan hati kita sentiasa ingat kepada Allah. Kita sedar kita ahli maksiat, banyak maksiat. Kadang-kadang dalam ibadat itu pun ada maksiat. Kadang-kadang kita cita-cita panjang untuk apa? Kadang-kadang kita cita-cita panjang untuk ibadat. Saya ini kalau panjang, kalau mendapat saya ini, kalau Allah Ta'ala beri panjang umur, saya nak buat kebajikan banyak lagi. Tapi kadang-kadang kebajikan yang kita buat ni, cita-cita panjang, kita cita-cita panjang nak buat kebajikan ini, boleh menimbulkan ujub, boleh menimbulkan kita ini rasa kagum dengan kebaikan yang kita buat. Jadi kita serah pada Allah Ta'ala, biar Allah Ta'ala lah yang menentukan. Moga-moga kita ini termasuk di kalangan orang yang diterima ibadat kepada Allah. Jadi fikir hidup, fikir akhirat, fikir ibadat, maka itulah jalan yang selamat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa kami, dosa guru kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa adik-beradik kami, dosa jiran tetangga kami, dosa masyarakat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang benar-benar ikhlas dalam melakukan ibadat kepada-Mu, dan jadikan kami orang yang sabar di atas musibah, di atas ujian yang Kau timpakan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami mengaku bahawa kami adalah ahli ibadat, kami adalah ahli maksiat. Ya Allah, tidak berjaya meninggalkan maksiat kecuali dengan pertolongan-Mu. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Jadikanlah kami ahli ibadat yang perlu ikhlas kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, amat dhaifnya kami, ya Allah, lalai kepada-Mu, ya Allah, selalu bercita-cita panjang, selalu ingin hidup lama tanpa melakukan ibadat kepada-Mu. Jadikanlah kami orang yang pendek angan-angan, jadikanlah kami orang yang sentiasa ingat kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan siang kami siang yang kami bergaul dengan masyarakat dalam keadaan baik, dan jadilah malam kami malam yang kami bermunajat kepada-Mu.
kami jadikanlah malam kami malam yang kami beribadat kepada-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, selesaikanlah segala masalah kami ya Allah. Kami hanya ada-Mu sahaja ya Allah. Engkaulah Tuhan yang menyelesaikan segala masalah hamba-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, selesaikan segala masalah kami, masalah rezeki, masalah anak-anak, masalah keluarga dan segala masalah yang kami hadapi. Sesungguhnya kepada Engkau sajalah kami berserah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang bertakwa kepada-Mu, jadikanlah kami orang yang bersyukur kepada-Mu, jadikanlah kami orang yang benar-benar ikhlas dan melakukan amal ibadat kepada-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah lidah kami lidah yang sentiasa berzikir, jadikanlah lidah kami lidah yang menyatakan kebaikan, jadikanlah hati kami hati yang sentiasa bergantung kepada-Mu, jadikanlah nafas kami nafas yang bersyukur kepada-Mu, jadikanlah tangan kami tangan yang mahabbah di antara satu sama lain. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang melalui jalan yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami orang yang sentiasa mengingati Rasulullah. Sesungguhnya Rasulullah sentiasa mengingati umatnya, tetapi ramai umatnya yang lupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, tolonglah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah dalam menegakkan dakwah pada jalan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang tempat kami bergantung, Engkaulah Tuhan yang tempat kami munajat kepada-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, tenangkanlah hati kami ya Allah, tenangkanlah hati kami ya Allah. Jauhkanlah kami daripada maksiat ya Allah, jauhkanlah kami daripada maksiat, jauhkanlah kami daripada maksiat, sama ada maksiat zahir dan juga maksiat batin. Ya Allah ya Tuhan kami telah cuba meninggalkan maksiat ya Allah, dengan kecuali dengan pertolongan-Mu sahaja ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa kami, ampunkanlah segala dosa kami, ampunkanlah segala dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.